Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan soal itu. Hormati saudara saudara yang sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala doakan, Allah taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa, kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, yang berusaha dan pengerusi Masjid Al-Falah Kampung Maju Jaya, yang dihormati Tuan Timbalan pengerusi Masjid Warisan AJK Masjid, yang dekat sini tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita sambung membaca kitab Matla'ul Bahrain wa Majma'ul Bahrain ataupun ulang kaji lah ya. Sebahagian besar tuan-tuan seluruh Johor pernah mengkhatamkan kitab ini oleh Al-Abdu Al-Fakir Al-Fani Muhammad bin Ismail Dawud Fatani, ulama Fatani, Thailand. Asalnya kitab Jawi, tapi sudah ada dipindahkan ke tulisan Lumi. Yang ini oleh Al-Hidayah House of Publishers Memorand. Tulisan apa nama ni, Lumi. Baik, saya rujuk dua-dua sebabnya pada tulisan Rumi ada yang tak berbaris ayat Al-Qurannya ataupun hadisnya, maka saya bacakan yang Rumi ya. Baik, muka surat 5 yang Jawi, muka surat 5. Rumi yang Rumi muka surat 10. Pada tengah-tengah ya. Dan wajib atasnya pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 baris dari pihak bawah. Dan wajib atasnya pula nya tu siapa? Mukallaf. Dan wajib atasnya yang mukallaf pula bahawa ia mengetahui akan aqaid, i'tiqad. Satu aqdun, simpulan. Banyak aqaidul iman, simpulan-simpulan iman. Dan iaitu segala sifat yang wajib. Apa dia simpulan-simpulan iman yang wajib diketahui? Iaitu segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil atasnya, atas Allah, dan yang harus pada haknya pada zat Allah, dan segala sifat yang wajib bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan yang mustahil atas mereka itu dan yang harus pada hak mereka itu. Seperti berkata Syekh Sanusi rahimahullahu ta'ala, iaitu dalam kitabnya Matan Ummul Barahin. Matan tu macam teks lah. Ummul Barahin, ibu segala dalil.
Apa kata Syekh Sanusi? I'lam anna al-hukm al-aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsamin: al-wujubu wal-istihalatu wal-jawazu. Artinya, ketahui olehmu bahawa hukum akal itu tersimpan. Tersimpan tu apa? Terbatas. Terbatas ia pada 3 bahagi. Pertama, wujub, ataupun terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, wujub. Wujub ni wajiblah. Dan kedua, istihalah. Istihalah ni mustahil. Dan ketiga, jawaz. Jawaz ini harus. Harus tu bahasa Melayu lah. Tapi harus dekat sini bukan mesti. Harus dekat sini maknanya boleh. Boleh ada dan boleh tiada. Baik. Fal wajibu ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu, wal mustahilu ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu, wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Maka makna wajib itu, apa makna wajib itu? Yang dimaksudkan wajib itu apa dia? Iaitu barang yang, perkara yang tiada terupa, tiada tergambar, atau barang yang, perkara yang tiada diterima pada akal akan ketiadaannya. Maknanya, bahasa mudahnya, mesti ada, tak boleh tiada. Bahasa mudahnya begitulah. Kalau bahasa kita, barang yang tiada terupa, tiada tergambar, atau barang yang tiada diterima pada akal akan ketiadaannya. Bahasa mudahnya, akal kita kata mesti ada, tak boleh tak ada. Akal yang waraslah. Dan makna mustahil itu iaitu barang yang tiada diterima pada akal akan adanya. Bahasa mudahnya, akal kata mesti tak ada, tak boleh ada. Dan makna jaiz itu iaitu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Bahasa mudahnya, perkara yang boleh ada dan boleh tiada. Ada pun boleh akal terima, tak ada pun boleh akal terima juga. وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ شَرْعًا أَنْ يَعْرِفَ مَا يَجِبُ فِي حَقِّ مَوْلَانَا جَلَّ وَعَزَّ وَمَا يَسْتَحِيلُ وَمَا يَجُوزُ وَكَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي حَقِّ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak, pada syariat Islam, bahawa mengenal barang yang wajib bagi zat Tuhan kita Jalla wa Azza, yang maha tinggi bagi maha mulia, dan barang yang mustahil dan barang yang harus. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui ia akan barang yang wajib bagi zat sekalian Nabi, zat iaitu diri sekalian Nabi yang mursal, yang diutuskan, dan barang yang mustahil atas mereka itu, kalau mustahil bagi Rasul, dan yang harus bagi mereka itu, kalau yang boleh ada dan boleh tiada bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Famimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan, wahiyal wujudu wal qidam wal baqa'u wal mukhalafatuhu lil hawadithi wa qiyamuhu bi nafsihi, ay la yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassasin, wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu fi dhatihi
wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Fahadihi sittu sifatil ula nafsiyatun wa hiya al-wujudu wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Maka setengah itu maksudnya sebahagian. Maka setengah ataupun sebahagian daripada barang yang wajib bagi Tuhan kita Jalla yang maha tinggi, wa azza yang maha mulia, 20 sifat. Jadi dalam kitab ini diambil pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi, iaitu sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib kita pelajari 20 sifat. Ada pendapat lain Ustaz? Ada, iaitu pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari mengatakan bahawasanya sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib kita pelajari 13 sahaja. Kenapa beza Ustaz? Beza itu dari segi bilangan sahaja. Dari segi makna sama. Macam mana boleh sama Ustaz? 13 dan 20 jauh Ustaz. Ujung beza. Kalau duit tu 13 ringgit 20, ui mahal. Apalagi kalau 13,000 dengan 20,000, oi lagi banyak beza tu. Kan? Bezanya dari segi bilangan. Maksudnya, kata Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, tuliskanlah biar nampak mengalang dah ada ni, kalau putih. Dah belajar ni kemarin, kalau dah cincin. Dia di sini ada punya tauhid. Jadi pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, yaitu sifat yang wajib, sifat yang wajib bagi Allah yang wajib dipelajari berapa? 13. Yang kedua, pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sifat yang wajib bagi Allah yang wajib dipelajari 20 sifat. Jadi kita tengok apa perbezaan ini. Jadi menurut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, kenapa 13? Iaitu pada sifat kaunuhu mutakalliman, kaunuhu sifat apa nama, ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah. Baik, kalau diuraikan dapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, wujud kita bakal sifat ma'nawiyah. Kita terus ambil sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu ada dalam sifat ma'ani. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari kata, bila Allah Ta'ala ada sifat ma'ani, secara automatik ataupun secara langsung Allah Ta'ala bersifat ma'nawiyah. Jadi tak perlu dipelajari lagi. Manakala Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata, sifat ma'nawiyah lain
sifat ma'ani lain. Dia itu berkaitan tapi berlainan. Maknanya sifat maknawiyah bukan ma'ani, sifat ma'ani bukan maknawiyah. Dia berlainan tapi ada kaitan. Jadi wajib dipelajari juga. Itu yang jadi tambah 7 jadi 20. Itu sahaja bezanya. Bukanlah maknanya Imam Abul Hasan Asy'ari kata Allah Ta'ala tak ada sifat maknawiyah. Tidak. Ada sifat maknawiyah dah masuk dalam sifat ma'ani. Contoh salah satu sifat ma'ani, sifat qudrah, kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada sifat qudrah, satu sifat ma'ani. Jadi pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, apabila Allah Ta'ala bersifat qudrah, Allah Ta'ala itu berkuasa, dan secara tak langsung Allah Ta'ala kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala berkuasa. Jadi tak perlu dipelajarilah sifat maknawiyah, sebab sudah termasuk dalam sifat qudrah. Contoh, kalau satu orang dikatakan Ustaz Khairul pandai, contoh kan, Ustaz Khairul pandai, maka keadaan Ustaz Khairul itu pandai kan? Dia benda yang sama ataupun tak perlu dipelajari lagi. Tetapi menurut Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sifat ma'ani Allah Ta'ala bersifat qudrah, Allah Ta'ala bersifat kuasa. Itu satu perkara yang lain. Keadaan Allah itu berkuasa, itu satu perkara lagi yang lain yang perlu dipelajari. Itu sahaja bezanya. Habis berapa kita bayar 13 Ustaz, jimat masa kita meraihkan. Kalau seorang menjuhur, seorang menjuhur mengambil mempelajari sifat 20. Dan kebanyakan surau masjid yang ada kuliah Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi, meraihkan. Begitu juga rukun sembahyang. Rukun sembahyang bilangan itu hampir sama. Rukun sembahyang ada 13. Setengah ulama Syafi'i kata rukun sembahyang 17. Itu kita tak ambil pula yang 17 kan? Tak apalah. Itu kenapa pula Ustaz? Yang itu sebabnya penekanan terhadap tuma'ninah. Maknanya sebahagian ulama menekankan tuma'ninah sehingga dipisahkan daripada rukun yang 13. Iaitu ada pada 4 rukun yang ada tuma'ninah. Pertama, rukuk serta tuma'ninah. Pendapat yang masyhur yang kita pelajari di surau agama dan di kebanyakan masjid dan surau di Johor, iaitu rukuk serta tuma'ninah. Yang kedua, i'tidal serta tuma'ninah. Yang ketiga, sujud serta tuma'ninah. Yang keempat, duduk antara dua sujud serta tuma'ninah. Maknanya dimasukkan sekali dalam rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud. Itu bagi pendapat yang mengatakan rukun sembahyang 13 rukun. Manakala pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, rukun sembahyang 17 sebab dipisahkan. Maknanya rukuk satu rukun yang lain, tuma'ninah ketika rukuk satu rukun yang lain, i'tidal satu rukun lain, tuma'ninah ketika i'tidal satu rukun yang lain, sujud satu rukun lain, tuma'ninah ketika sujud satu rukun yang lain, dan duduk antara dua sujud satu rukun yang lain. Tuma'ninah ketika duduk antara dua sujud adalah satu rukun yang lain. Kenapa dipisahkan?
nak menunjukkan kepentingan tumakninah tersebut. Apa benda tumakninah, Ustaz? Dah belajar dah, tu ulang kaji balik. Tumakninah tu senang cerita, ringkasannya berhenti seluruh badan daripada selepas bergerak dengan kadar subhanallah, dengan kadar bacaan subhanallah. Sekejap saja, tak lama. Tapi dek kerana daripada lepas bergerak, lepas tu nanti nak bergerak lagi, nak suruh berhenti seluruh badan tu bukan senang. Seperti daripada berdiri nak ke rukuk, nak ke i'tidal, itu nak suruh berhenti sekadar subhanallah sekejap aja. Paling kurang rukuk tu ada tumakninah, maknanya kadar subhanallah sahaja, tak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi pun sah juga. Tapi nak suruh berhenti seluruh badan tu bukan senang. Cakap dia senang lah. Saya pernah ngajar seragama, pernah jadi guru badan seragama. Sekejap lah, guru badan sekejap je sementara kan. Nak suruh budak berhenti seluruh badan tu bukan main senang, bukan main susah. Dia cikgu tak boleh sembahyang dengan budak. Bukan pasal tak standard, tidak. Pasal cikgu tugasnya memerhatikan budak tu. Wah, cikgu sembahyang budak, budak suka. Tak ada yang tengok. Puas cakap, Allah Ta'ala melihat kita. Puas cakap. Kalau dia sujud, wah lagilah. Bagi orang tak nampak, sujud, wah macam-macam lagi dia buat. Jadi tak boleh. Memang seragama Johor, prinsip dia kalau budak tengah sembahyang, Johor ke asar, biasa asar lah. Johor kan belum masuk sekolah kan. Sembahyang asar tu, semak tu, tengok budaknya macam mana sembahyang dia. Masa tu lah nak mengajar rukuk serta tumakninah, berhenti seluruh badan. Tak berhenti sebutlah nama Daniel. Dia apa bukan sebut nama, dah malu kan sebut nama. Tak maaf kalau nama Daniel sini contoh Ustaz yang penting nama saya Ustaz, diam-diam je, orang tak tahu. Orang kampung dah kenal saya Daniel Ustaz. Ni contoh, minta maaf. Penonton YouTube pun kalau ada nama Daniel, minta maaf. Contoh je. Apa yang keluar kat fikiran saya tu, itulah keluar. Ustaz beri guna nama sendiri lah. Nama sendiri kan ada sama nama orang lain pula. Saja buat contoh kan. I'tidal, ada yang bergoyang, tak berhenti seluruh badan, panggil nama Aidil, nama sendiri lah kan. Diam. Yang masa sujud pula, tak apa yang pula yang gerak. Pas sujud tu kan apa nak gerak tu? Tangan dah macam tu, kaki dah macam tu, ada tangan gini kawan dia apalah. Budak tangan tak faham budak kan. Panggil nama, okay? Panggil nama yang gerak, dia diam. Gerak kan. Kalau tak gerak, puas cakap jangan bergerak, tumakninah. Wah, masa sembahyang hilang semua. Tak ada dalam kepala dia semua. Duduk antara dua sujud, duduk kan apa yang nak digerak tu, duduk je kan. Dia ada idea dia macam-macam. Idea dia tu macam mana, dia pandai cari pasal. Tegur Mano, dia panggil nama. Itu semua nama saya Jadi kalau kena dengan nama orang lain, minta maaf. Dah paling apa nama ni, paling selamat lah tu saya sebut nama saya sendiri Kalau sama nama dengan tuan-tuan, minta maaf lah contoh saja. Kalau tak ditegur dari budak, sampai bapak budak nanti, sampai jadi bapak budak macam tu. Kadang dia budak kacau kawan, dan bapak budak taklah ngacau kawan sebelah, nampak no. Itu umur dia tua, otak ni hijau. Otak ni hijau, budak lah kan, otak budak. Biasa tak ada macam tu, dia bukan ngacau kawan, dia sendiri yang bergerak. Ataupun pergerakan daripada yang sebelumnya tak berhenti. Yang paling
Jelaslah yang paling banyak iktidal lah. Rukuk, sujud, duduk terus sujud tu kurang sikit. Ada tu ada. Iktidal paling banyak. Pasal apa? Tangan tu bebas, tubuh tu kan bebas. Wah, yang goyang lain, yang betulkan kain lain, yang apa seluar dalam keselit betulkan lagi lain, apa macam-macam lah. Yang ada janggut dengan janggut. Minta maaf, ni bukan semua yang berjanggut macam tu, tidak. Ini contoh. Bukanlah semua yang berjanggut macam tu, tidak. Ini contoh sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik tak ada janggut macam tu, bukan kata janggut tu tak sunnah. Bagus, sunat, dapat pahala. Tapi dia kerana janggut tu awak pegang, jadi tak ada tumakninah. Baik. Jadi hati-hati. Hati-hati. Itu sebab ada ulama yang mengasingkan tumakninah itu daripada rukun yang 13. Baik, sambung mana tadi? Sifat yang wajib bagi Allah. Maka setengah daripada barang yang wajib bagi Tuhan kita Azza wa Jalla. Sambung. Dua puluh sifat, iaitu wujud. Baik, satu lagi 13, 20. Satu lagi bilangan. Belajar sifat 50. Dah memang dapat mana pula Ustaz. Ustaz jangan macam-macam. Tidak, saya tak macam-macam. Saya memegang amanah jaga Islam, semua ajak Muslim jemaah. Ini bukan ajaran sihab ke ajaran sesat lain, bukan. Bukan. Mana datang 50 Ustaz? Begini, saya jelaskan. Beri peluang saya untuk jelaskan. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil. Mungkin sebahagian ada yang tak tahu kan? Satu sifat yang harus bagi Allah. Ini bagi Allah. Kemudian bagi Rasul, satu Rasul, banyak Rasul. 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat harus. Jadi ini 20, 40, 20, 40, 41, 41. Yang ini 4, 4, 8, 8, 9. 89. Nanti tambahkan, jadi 50. Ini nama panggil belajar 50 sifat atau sifat 50. Dijumlahkan, itu sahaja. Kalau menurut pendapat Imam Al-Maturidi lah, pasal apa? 20 sifat wajib, 20 mustahil. Kalau Imam Muhammad Hasan Al-Syari 13. Tolak. Baik, itu sahaja. Maknanya sifat Allah ni ada berapa Ustaz? 13 ke 20 ke 50? Ini pun kena hati-hati juga. Kita belajar sifat 20, sifat 20, sifat 20. Jangan sampai kita ingat sifat Allah tu memang ada 20 sahaja. Tidak. Sifat Allah yang wajib bukan 20, tetapi tak terbilang. Malah 99 nama Allah tu wujud, apa nama? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, sampailah As-Sabur. 99 nama Allah itu juga masuk dalam sifat-sifat Allah. Jadi jumlah sebenar sifat wajib bagi Allah tak terbilang, hanya Allah yang tahu. Orang Jawa kata infinity. Itu bahasa Inggeris kan? Orang Jawa yang pandai cakap Inggeris. Main orang Jawa pandai cakap Inggeris. Dia tak pandai lah. Dia pandai. Arwah nenek saya pandai buat pantun Inggeris. Pantun Inggeris main. Pantun Melayu je susah, pantun Inggeris. Tapi pendek je lah. Yes, no, no, yes. Or no, you wish. Macam lain ke Ustaz? Yelah, sikit lah sama.
pantun ini, arwah ini, arwah nyanyi, orang yes no yes, orang no yes. Senang ke buat pantun. Baik. Jadi sifat wajib bagi Allah tak terbilang, infinity. Hanya Allah yang tahu bilangannya. Sifat iaitu segala sifat apa nama ni dipanggil Allah. Segala sifat kesempurnaan. Segala sifat kesempurnaan, kamalat. Manakala sifat mustahil bagi Allah pun begitu juga. Jumlah sebenarnya tidak terbilang, hanya Allah yang tahu. Iaitu segala sifat kekurangan. Baik, sambung sifat harus satulah bagi Allah. Baik, sambung. Jadi hati-hati, jangan sampai kita belajar sifat 20, kita ingat sifat Allah hanya 20 saja. Tidak. Maka setengah daripada barang yang wajib bagi Tuhan kita Jalla wa Azza 20 sifat, iaitu wujud, artinya ada, dan kidam, artinya sedia. Ada, kita tahulah ada, maksud ada kan. Allah Ta'ala tu ada, bukan tak ada. Sedia ni maksudnya sedia macam mana? Sedia dalam peperiksaan ke, sedia dalam perkahwinan ke, bersedia masuk alam pekerjaan ke, sedia yang macam mana? Sedia iaitu tiada permulaan. Sedia dekat sini, sedia tu bahasa Melayu tapi tak dijelaskan, tak berapa faham. Jadi sedia tu maksudnya apa? Tiada permulaan. Adanya tu tak ada permulaan. Berbeza dengan makhluk, ataupun senang cerita beza dengan kita. Kita ni ada permulaan, ada tarikh lahir. Sebelum tarikh lahir tu ada tarikh wujudnya, cuma kita tak tahu nak tentukan. Dalam perut kan, tak tahu. Yang kita ada cuma tarikh lahir je lah. Kan, cukup lah. Baik. Dan baqa' artinya kekal. Termaklumlah kekal. Dan mukhalafatuhu lil hawadis artinya bersalahan bagi segala yang baharu. Bersalahan tu maksudnya apa? Maksudnya tidak sama. Salah ni salah apa? Salah jawab, betul salah ke macam mana? Bersalahan iaitu tidak sama. Bersalahan tu bahasa kitab, bahasa Melayu, tapi maknanya tu tidak sama. Allah Ta'ala bersalahan, Allah Ta'ala tidak sama. Tidak sama dengan apa? Bagi segala yang baharu. Yang baharu tu apa? Yang baharu tu yang ada permulaan. Apa yang ada permulaan? Makhluk. Oh, makhluk. Ingat apa? Macam itulah kalau nak dimaknakan. Kenapa tak sebut aja tak sama dengan makhluk? Ini kitab lama. Kitab lama bahasanya tu macam itulah. Terimalah. Dan kemudian segala yang baharu tu itu ada maksud di sebaliknya. Tak disebut terus makhluk. Kenapa? Sebab bahasa agak tinggi lah. Yang baharu tu maknanya yang ada permulaan. Contoh kereta baharu, kereta yang ada permulaannya. Dulu tak ada, beza dulu tak ada. Dulu dia tak pakai beza, dulu pakai giva je. Siapa usah ada lah orangnya. Minta maaf kalau kena siapa-siapa, minta maaf, contoh aja. Dulu tak ada beza, sekarang baru baharu. Dulunya tak ada, sekarang baru ada. Rumah baharu, dulu dia tak ada rumah, dia nyewa je. Sekarang dah ada rumah, contoh kan. Baharu, bila ada rumah tu baharulah kemudian. Isteri baharu, dulu isterinya satu aja. Sekarang isterinya dah dua, ataupun isteri lama dah tak ada, meninggal dunia contoh. Sekarang dah ada isteri yang baharu. Dulu tak ada, baru ada. Itu maksud baharu tu ada permulaannya. Ada permulaannya. Jadi apa yang ada permulaan? Segala makhluk. Segala makhluk. Makhluk tu apa? Ma siwallah, diterangkan lagi, dijelaskan lagi biar nampak. Jadi
Perkataan baharu tu dia berkait. Last sekali baru kita faham maksud dia kan. Yang baharu ni maknanya yang ada permulaan. Apa yang ada permulaan? Makhluk. Makhluk ni bahasa Arab, bahasa Melayu dia yang dijadikan. Apa dia makhluk? Ma siwallah. Barang yang selain Allah. Barang yang selain Allah. Sama sikit. Baik. Jadi yang namanya baharu itu, yang baharu yakni yang ada permulaan. Yang ada permulaan tu yakni makhluk. Makhluk yakni ma siwallah, selain Allah, barang yang selain Allah. Itu semuanya baharu. Selain Allah serta sifat-sifat Allah. Ya. Nak disebutkan tu banyak, ya, malam, siang, masa, cahaya, lagi apa, macam-macam lah. Planet aja ada banyak. Kat bumi makhluknya lagi banyak, nak sebut semua tak tersebut. Jadi selain Allah iaitu makhluk yang dijadikan. Allah khaliq, yang menjadikan. Baik, sambung. Jadi Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, tak sama dengan mana-mana makhluk. Allah tak sama.
Formulanya tu macam tu lah. Baik, kalau ada dalam ayat Al-Quran, itu dah masuk penjelasan yang lebih dalam lah. Tapi saya ambil contoh satu je lah. Maknanya kalau kita tak belajar Tauhid, kita terus belajar Al-Quran, dan belajar Al-Quran pula tanpa merujuk kitab tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita boleh jadi sesat. Boleh jadi sesat, tak semestinya, boleh jadi, dan telah banyak berlaku memang jadi sesat. Itu sebab tu untuk kita mendalami Al-Quran itu wajib kita ikut turutan belajar agama. Turutan belajar agama, kita belajar yang fardu ain dahulu. Fardu ain, iaitu yang wajib setiap orang Islam pelajari, iaitu ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ini 3 sahaja yang wajib. Cuma dalam ilmu fikih itu pecah ni banyaklah: ibadat, munakahat, muamalat, jinayat dan faraid. Itu ilmu yang wajib kita pelajari. Setelah itu barulah kita luaskan, tingkatkan ilmu kita dalam ilmu yang fardu kifayah. Contohnya tafsir Al-Quran, syarah hadis dan sebagainya. Jadi kalaulah satu orang dia terus potong, terus belajar tafsir atau terus belajar hadis, kalau belajar tafsir daripada kitab-kitab tafsir, tak mungkin kurang sikit masalah, tapi pun boleh jadi masalah juga. Kalau dia tidak habiskan, khatamkan ilmu tauhid, fikih dan tasawuf, terutamanya tauhid lah. Sebab bila dah belajar tauhid, kita akan belajar satu bab, iaitu mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Ta'ala tak sama dengan yang baharu, tak sama dengan makhluk. Kalau masuk pada Al-Quran, mempelajari, memahami Al-Quran, dalam kitab tafsir Al-Quran dijelaskan ayat-ayat Al-Quran ini ada pecahan-pecahannya. Ada yang muhkamat. Muhkamat, iaitu jelas, hukumnya tu jelas, maknanya tu jelas. Contoh dalam kitab Aqidatun Najin, sini pun ada pengajian Aqidatun Najin kan, iaitu wala taqrabuz zina, jangan engkau hampiri zina, hampir dengan zina pun jangan. Itu memang jelas. Aqimis solah, dirikan sembahyang, itu memang jelas. Jangan di alih ke lain. Ini yang sebenarnya kita niat je. Yang sebenarnya Quran Aqimis solat tu niat je sebenarnya. Wah, muka-muka sebenar. Wah, confident tu. Ajaran sesat sembahyang pakai niat ni tuan-tuan, rupanya sampai sekarang masih ada. Jemaah dekat Kampung Kopok Baharu, saya ngajak masjid Kampung Kopok Baharu, ada yang cakap, ada, bukan jemaah situ, minta maaf, kawan saya kat Pasir Gudang lah kata, sembahyang pakai niat ni masih ada yang mengamalkan. Senyap-senyap lah, dia tak berani terang-terangan. Kenapa berlaku macam tu, Ustaz? Yang pertama, tak lepas ilmu fardu ain tadi, tauhid. Ataupun yang kedua, dah belajar, lupa, tak diulang kaji. Tak diulang kaji. Baik. Jadi hati-hati. Itu sebab kita ni duduk kuliah, tuan-tuan duduk kuliah ni bukan tak belajar, dah belajar, ulang kaji, nak ulang kaji je, nak refresh, nak ingat balik. Pasal apa? Kita manusia kan lupa. Kadang-kadang tarikh anniversary pun lupa. Wah, itu kalau perempuan marah tu. Wah, tarikh birthday orang lain ingat, birthday kita tak ingat. Marah tu. Kita ni banyak nak fikir, banyak masalah negara yang kita nak fikir. Tak lagi. Wah, perempuan marah betul. Baik, jadi kena ulang kaji supaya tak lupa. Baik, itu ayat muhkamat Aqimis solat. Contoh ayat yang lain, ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat iaitu ayat yang samar-samar. Ayat yang samar-samar, ayat yang keliru. Orang putih cakap confused. Ini memang orang putih yang pandai cakap orang putih.
Nama dia confuse kataannya. Kalau orang Jawa cakap, bahasa Jawa dia sendiri keplinger. Kepalanya keplinger, macam pening-pening itulah. Keplinger. Jadi contoh ayat mutasyabihat ada banyak. Saya ambil satu contoh saja, iaitu yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ayat Al-Quran yadullahi fawqa aydihim memang ada. Dalam Al-Quran memang ada ayat yadullah, tangan Allah tu memang ada. Jadi bagaimana penafsirannya? Kalaulah satu orang dia belajar tauhid yang fardu ain, dia belajar, kemudian dia belajar tafsir dengan kitab-kitab tafsir para ulama, maka dia akan jumpa dua penafsiran, dua jenis penafsiran. Yang pertama dipanggil tafwid. Tafwid ini menyerahkan makna yang sebenar kepada Allah, tetapi tetap menafikan Allah Ta'ala itu tidak bertangan. Itu tafwid. Yang kedua dipanggil takwil. Takwil ini iaitu menentukan makna lain yang sesuai. Sesuai itu bukan tepuk dada tanya selera, tidak. Sesuai itu sesuai dengan ayat Al-Quran yang lain atau hadis yang lain, iaitu dimaknakan tangan Allah itu kuasa Allah, kudrat Allah. Setengah ulama kata sifat ilmun Allah Ta'ala. Dalam kitab tafsir Ibn Kathir, saya pernah bacakan kat kampung Pokok Baharu, masjid tu ada orang sedekahkan kitab terjemahan tafsir Ibn Kathir. Tak ada orang baca. Bila saya ngajar situ, saya baca sikit-sikit. Tak semualah, tak khatamlah semua. Berkaitan dengan tauhid saya bacakan. Dia bahasa Indonesia, tulisan Rumi lah, bahasa Indonesia. Habis daripada tak baca, orang dah wakafkan tu kan, 700 kata Imam Zainuddin tu. Harga dia tu kan. Bukan sikit-sikit. Baik. Jadi itu cara belajar yang betul, kena step by step. Kalau tidak, boleh jadi sesat. Bagaimana boleh jadi sesat? Contoh, dia tak belajar mukhalafatuhu lil hawadith, atau dia lupa, lalu dia baca Al-Quran dan dia nak memahami Al-Quran, dia pun tak rujuk kitab tafsir para ulama, dia rujuk terjemahan sahaja. Bila terjemahan, yadullah, terjemahannya tangan Allah. Kalau dia memang iktikad dalam hati, dia baca Al-Quran lalu dia tengok terjemahan tangan Allah, dia memang yakin dalam hati memang Allah ada tangan, habislah dekat situ. Dah sama Allah Ta'ala dengan makhluk. Baik. Dah 10 minit tuan-tuan. Jadi cukuplah kadar ni, maknanya, kesimpulannya yang terakhir tadi, kita belajar agama ini ikut stepnya. Belajar akademik pun kena ikut step. Darjah 1 dulu, tadika dulu. Kalau tak masuk tadika dulu, terus masuk darjah 1, cikgu darjah 1 tu komplain banyak. Kenapa? Budak ni darjah 1 tak reti baca. S-Esa W-E-Ya tak pandai. Ni huruf apa? Huruf tak kenal. Pasal apa? Tak masuk tadika. Dia kena masuk tadika. Isteri saya ngajar tadika. Ada yang tadika 5 tahun, ada yang tadika 6 tahun. Yang tadika 6 tahun ni senang sikit lah ajar. Yang 5 tahun lagi susah. Pasal dia memang waktu main lagi tu 5 tahun, tapi dia suruh belajar juga kan. Nak suruh hafal huruf tu bukan main susah. Nak suruh kira 1 sampai 10 lagi susah. Yang senang-senang. Dia pasal apa yang ada yang senang? Pasal ibu bapa pun sama-sama mengajar kat rumah. Kan? Tak maaf lah kalau ada yang kena mengena. Ini contoh saja kan. Jadi maknanya kena ikut turutan tadika dari 1, 2, 3. Dulu kalau tuan-tuan ingat ada PTS ke apa nama dia tak ingat. Darjah 3 terus lompat darjah 5. Ni saya cuba ringkaskan. Kawan saya, dia kelas yang pertama, satu kelas dengan saya lah. Saya nak cerita Ustaz kelas pertama lah? Tidak lah, nak cerita yang adik kawan saya tu. Dia, akak dia pandai, adik dia pun mesti pandai lah kan, lelaki. Adik dia darjah 3, terus dilompatkan darjah 5. Dia ada program apa tu kan, bukan lompat tu kan.
Darjah 6 UPSR tak dapat 5E. Budak target tu tak dapat 5E, 4E, 1B lah. Nak target 5E tak dapat. Darjah 3 dia pandai, terus lompatkan darjah 5, masuk darjah 6. Darjah 4 dia skip, tak boleh. Dia kena darjah 4 boleh, sebab setahun je lepas tu program tu batal. Sial lah yang dibuat uji kaji tu kan. Nasib lah, tapi tak apa, masa tu ada PMR lagi, ada SPM kan. Macam tu juga kita ambil lesen, belajar ambil lesen mesti belajar undang-undang dulu. Masuk kelas 8 jam, tertidur ke apa tu lain cerita lah. Kan, mula-mula segar, lama-lama berat. Itu gantung pada cikgu yang ajar juga tu. Kan. Jadi masuk undang-undang dulu baru praktikal. Kalau tak masuk undang-undang terus praktikal, nanti diajar cikgunya pijak apa nama ni, minyak pun tak tahu minyak kok dipijak. Minyak kan cair je nak pijak. Pijak brake tu okey lah. Pijak clutch kan payah. Kena step by step. Begitu juga dalam bidang agama, kena step by step, barulah kita faham dan tidak tersesat. Jadi insyaAllah tuan-tuan, cukuplah kadar ni. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama jadi manfaat kepada saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insyaAllah ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.